Pertanyaan Menteri Sdn saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Kasturi, anak perempuan Patur Batu Kawan. Terima kasih Timbalan Speaker. Sebelum saya mulakan soalan saya, ingin saya merakamkan penghargaan Dewan ini kepada Yang Berhormat Pematang Pau dan kepada Yang Berhormat Balik Pulau di atas kerja dan usaha mereka untuk memastikan hari ini menjadi realiti semua ahli parlimen memakai baju batik. Datuk Speaker, saya mulakan soalan saya dengan serangkap pantun. Baju batik khazanah negara, serlah megah di mata dunia. Batik di parlimen sejuk dipandang mata. Mohon menjawab soalan Batu Kawan nombor 3. Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia menjawab 3 minit. Ya. Khusyuk sangat Datuk dengan baju batik hari ini. Lupa nak baca soalan. Soalan Batu Kawan minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan mengapa 50 sen dikenakan sebagai charge sebagai komisen oleh pejabat pos kepada pelanggan apabila membayar bil Astro sekiranya dibayar secara manual di pejabat pos. Terima kasih. Sila Menteri. Tuan Yang Dipertua, pohon batik buah pepaya banyak ditanam di Batu Kawan. Pakaian batik memang indah coraknya, bersamalah dipakai di persidangan Dewan. Tuan Yang Dipertua, walaupun Yang Berhormat merujuk kepada pejabat pos, tetapi hakikatnya Pos Malaysia Berhad telah pun lama dikorporatkan pada tahun 1992 dan kemudiannya disenaraikan di Bursa Malaysia pada tahun 2001 dan kini Pos Malaysia adalah anak syarikat kepada kumpulan DRB Highcom Berhad. Selain daripada menyediakan perkhidmatan pos asas, Pos Malaysia telah mengembangkan aktiviti perniagaannya dan kini merupakan sebuah syarikat perkhidmatan logistik dan e-dagang bersepadu yang terulung di Malaysia. Melalui rangkaian melebihi 1,500 touch points di seluruh pelosok negara seperti pejabat pos, pusat pos laju, terminal layan diri dan pejabat pos bergerak, Pos Malaysia menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan untuk kemudahan rakyat di samping untuk mempelbagaikan sumber pendapatan syarikat. Ini termasuklah perkhidmatan ejen perbankan dan penghantaran wang, insurans, Jabatan Perkhidmatan Jalan, Urus Niaga Permodalan Nasional Berhad, pembayaran cukai dan pembayaran bil. Pos Malaysia berfungsi sebagai saluran penting untuk kemudahan rakyat bagi pembayaran bil kepada lebih 200 agensi dan jabatan kerajaan termasuk syarikat-syarikat swasta. Ini termasuklah kerajaan tempatan seperti Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah, jabatan dan yayasan berkaitan pendidikan seperti PT, PTN, MARA, KPT dan sebagainya, perkhidmatan utiliti seperti TNB, Air Selangor, Indah Water dan juga syarikat telekomunikasi dan penyiaran seperti TM, Maxis, Celcom dan Astro. Sehubungan itu, charge perkhidmatan bagi urusan pembayaran bil adalah berbeza bergantung kepada jenis dan tahap perkhidmatan yang ditawarkan atas persetujuan bersama secara komersial. Untuk makluman Yang Berhormat, secara umumnya sejak Januari tahun ini, charge perkhidmatan sebanyak 50 sen bagi pembayaran bil Astro telah dilaksanakan oleh ejen-ejen pembayaran Astro yang lain. Cuma pihak Pos Malaysia sahaja yang baru memulakan mengenakan caj perkhidmatan yang sama bagi pembayaran bil Astro di kaunter Jabatan Pos pada bermula 1 September 2021. Walaupun demikian, para pengguna Astro masih mempunyai alternatif untuk membayar tanpa caj di platform-platform pembayaran seperti berikut. Pertama, di perkhidmatan auto debit, pelanggan perlu mendaftar melalui self-service portal atau di pusat perkhidmatan pelanggan Astro, platform Astro Quick Pay, portal Astro Self-Service, saluran Astro 200 dan aplikasi My Astro, platform JomPay, pembayaran menggunakan kad debit dan kad kredit melalui kaunter di pusat khidmat pelanggan Astro dan sebagainya. Jadi para pengguna mempunyai option sama ada untuk membayar
yang dikenakan service charges ataupun menggunakan kaedah-kaedah bayaran yang tidak memerlukan pembayaran sebarang service charges. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Batu Kawan, soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Bapak Menteri di atas jawapan. Saya sedia maklum apa yang Bapak Menteri berkongsi. Namun saya just ingin membawa isu ini bahawa walaupun 50 sen itu boleh dianggap sebagai satu amount yang kecil, tetapi bayaran untuk seorang bayar di pejabat pos untuk setahun adalah RM6. Kalau 1,000 orang, RM6,000. Kalau 1 juta orang, RM6 juta. Ini di atas 6% service charge yang kita bayar juga kepada Astro. Memandangkan juga mengikut jawapan yang Bapak Menteri, internet tak wujud di semua tempat dan tak stabil di semua tempat. Ramai termasuk ibu saya sendiri membayar bil-bil di pejabat pos. Adakah bayaran ini untuk pejabat pos dan adakah kementerian akan boleh menjadi middle person untuk mencadangkan bahawa bahawa 50 sen charge ini dimansuhkan, dan kedua supaya Astro yang menanggung charge 50 sen ini. Sebab on a long term kita nak tahu juga 50 sen service charge on top of the service charge, where is this 50 cents going? Ini adalah cadangan saya. Mohon jawapan daripada Bapak Menteri. Terima kasih. Batu Kawan, sila Menteri. 2 minit kebesaran. Saya ambil perhatian terhadap cadangan itu. Seperti mana yang saya katakan, charges ini adalah commercial arrangement di antara Astro dan juga Pos Malaysia. Tidak ada sebarang peraturan yang boleh memaksa mereka ataupun kementerian tidak mempunyai jurisdiction untuk menentukan. Tapi cadangan itu satu cadangan yang baik. Barangkali boleh saya merujuknya kepada Pos Malaysia. Ya Bapak Menteri, sebagai custodian, even though Pos Malaysia is private, tapi you are the custodian, the ministry that's a custodian for Astro, for Pos Malaysia. Commercial agreement ini saya rasa 50 sen ni tidak patut dibebani oleh rakyat yang tak perlu bayar. Biar Astro yang telah mendapat banyak profit termasuk masa lockdown ini, biar Astro yang bayar 50 sen commission ini kepada Pos Malaysia. Itu cadangan saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Macam saya katakan tadi, Astro memberikan option ada platform bayaran bil tanpa dikenakan sebarang charges macam yang saya sebutkan tadi, dan ada juga option untuk di pejabat pos. Walau bagaimanapun, oleh kerana walaupun kita merupakan satu badan regulatory yang bertanggungjawab kepada Pos Malaysia, jurisdiction itu adalah masih merupakan satu commercial arrangement, tetapi saya akan merujuk kepada mereka tentang cadangan yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Ada soalan tambahan? Sila Yang Berhormat Seri Gading. Ya. Berkaitan dengan perkara ini dengan charges 50 sen ni juga ialah tentang touch and go, yang dikenakan kepada stesen minyak. Kita dah beli minyak, stesen minyak pun dapat untung, touch and go pun kita bayar, dapat upfront lagi. Kenapa dikenakan charge 50 sen walaupun tak berkenaan? Pihak pengguna sepatutnya memberi jawab balas tentang perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Seri Gading. Sila Menteri. Jawapan. Tuan Yang soalan itu tak berkaitan dengan soalan yang asal. Walau bagaimanapun saya ambil perhatian. Terima kasih Menteri. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan Menteri pada hari ini.